jawapan soalan nombor 2. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang Di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebelum ini kerajaan menentukan had pendapatan berdasarkan kategori kumpulan pendapatan dengan menggunakan cerapan data daripada Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah ataupun HIES oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Survey ini dijalankan setiap 2 kali dalam tempoh 5 tahun dengan menggunakan kaedah persampelan keberangkalian sejumlah sekitar 89,000 isi rumah yang mewakili 7.9 juta isi rumah warga negara Malaysia. Survey terkini adalah HIES 2022, antaranya merangkumi data pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, kemiskinan bilangan isi rumah dalam setiap kategori kumpulan pendapatan. Secara umum, sekarang dan sebelum ini, kategori pendapatan terbahagi kepada 3 kategori utama iaitu T20, M40 dan B40. Definisinya adalah seperti berikut. B40 merujuk kepada kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah dari keseluruhan isi rumah dan berdasarkan HIES 2022, had pendapatan ini di peringkat nasional adalah kurang daripada RM5,250 yang meliputi 3.16 juta isi rumah. M40 adalah kumpulan pertengahan dan berdasarkan HIES 2022, hadnya adalah RM5,250 sebulan kepada RM11,819 sebulan. Dan T20 adalah kumpulan isi berpendapatan 20% tertinggi iaitu pendapatan melebihi RM11,819 sebulan. Tuan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan telah memaklumkan berkenaan cadangan peralihan kaedah pengenalpastian kumpulan sasar daripada pengkelasan kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40 dan T20 kepada pendapatan boleh belanja isi rumah bersih dengan izin Net Household Disposable Income. Kerajaan berpandangan konsep pendapatan boleh guna bersih boleh diperkenalkan sebagai asas untuk pemberian bantuan bagi mengurangkan risiko keciciran dan bersifat lebih adil kepada semua. Perkiraannya seperti begini. Pendapatan boleh guna bersih dikira dengan menolak jumlah pendapat perbelanjaan asas kehidupan wajar yang selepas ini akan dirujuk sebagai PAKW daripada pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Seperti gaji dan pencen, maksudnya pendapatan kasar, gaji dan pencen, kemudian ditolak dengan pindahan semasa dibayar seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja, cukai dan zakat yang telah dibayar, dan ini akan memberi pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Daripada itu, kita kemudian akan menolak apa yang dipanggil perbelanjaan asas kehidupan wajar, PAKW, yang merujuk kepada kos keperluan hidup untuk menjalani kehidupan bermakna dengan izin decent living serta berbeza mengikut lokasi dan jumlah isi rumah yang meliputi kos makanan, pakaian, tempat tinggal, utiliti dan pengangkutan. Definisi dan metodologi PAKW ini adalah menggunakan metodologi daripada International Labour Standard dan mengambil kira kos sara hidup yang diukur berdasarkan gaji wajar. Jadi kita menggarapkan beberapa masalah yang timbul sebelum ini dengan pengkelasan B40, M40 dan T20. Kemudian berdasarkan pula saranan-saranan termasuklah daripada Bank Negara Malaysia dan amalan lain yang lebih baik di negara lain bahawa sebarang penentuan pengkelasan itu mestilah mengambil kira kedudukan yang unik baik dari segi isi rumah, baik dari segi lokasi dan sebagainya.
Cadangan peralihan ini adalah untuk memastikan penyampaian dasar sosioekonomi yang lebih cekap dan berkesan. Selain itu, kerajaan juga mempertimbangkan penggunaan pendekatan berasaskan indeks dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial dan kemiskinan. Pendekatan berasaskan indeks akan mengambil kira kelayakan penerima bantuan secara lebih luas, tidak hanya tertumpu kepada pendapatan isi rumah. Contohnya, sekiranya pada satu ketika di masa akan datang, kerajaan akan menambah baik ke arah penggunaan indeks, indeks itu boleh diubah mengikut suasana ekonomi. Jadi kita, kalau ada sekali lagi contohnya, seperti gejala wabak yang berlaku secara meluas yang ada kesan kepada pendapatan dan kedudukan sosioekonomi isi rumah, indeks itu boleh diubah supaya kita dengan segera mengambil kira keadaan ekonomi yang terkini, di samping mengambil kira juga perkara-perkara lain yang melambangkan kehidupan yang wajar tetapi tidak boleh diletakkan asas wang, contohnya akses kepada internet, akses kepada pendidikan dan sebagainya. Tan Sri Yang di-Pertua, saya minta 1 minit lagi. Peralihan kepada dua pendekatan baru ini akan disokong oleh pembangunan pangkalan data utama ataupun PADU. PADU merupakan inisiatif di bawah anjakan besar subsidi bersasar dalam kajian separuh penggal RMK 12 yang dibangunkan sebagai rujukan berpusat bagi menyiasatkan bantuan. PADU berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan pembaskian kemiskinan secara lebih menyeluruh. PADU mengandungi data yang diintegrasikan daripada pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan persekutuan, negeri, badan-badan berkanun yang mengandungi semua profil maklumat individu dan isi rumah yang terdiri daripada maklumat biografi, demografi, pekerjaan, pendapatan, maklumat isi rumah, status OKU, status semua bantuan yang diterima daripada agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri serta maklumat-maklumat yang lain. PADU akan digunakan sebagai rujukan utama untuk bantuan sosioekonomi yang merangkumi antaranya program pembasmian kemiskinan dan juga program subsidi bersasar yang akan dilancarkan. Pelaksanaannya akan dibuat secara berfasa dengan fasa pertama telah bermula pada Januari 2024 yang kini dalam peringkat memberi ruang kepada keluarga dan isi rumah untuk mengemas kini dan mengesahkan data-data pentadbiran yang diintegrasikan daripada semua jabatan kerajaan. Terima kasih, Tan Sri Yang Ketua. Sila Wacuk. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan panjang lebar pada hari ini. Saya merujuk pada laporan akhbar pada Jun 2023 yang mana komitmen kerajaan untuk menghapuskan pengkelasan B40, M40 dan T20 tahun depan, yakni tahun ini, dan disebutkan bahawa akan mula dilaksanakan, bukannya dicadangkan, dilaksanakan peralihan dasar ini bermula Januari 2024. Cuma untuk rekod, Januari tahun ini belum dilaksanakan lagi, malah pengumuman tambang haji oleh tabung haji masih gunakan klasifikasi pendapatan B40, M40 dan T20, dan pemberian bantuan tunai rahmah hujung Januari juga masih lagi menggunakan pendapatan, bukannya pendapatan bersih. Soalan tambahan saya, pengkelasan had isi rumah ini penting, Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri Speaker, bukan sahaja untuk memastikan bantuan dan subsidi kerajaan ini disalurkan secara tepat, tetapi jauh lebih penting kepada kita pengubah undang-undang ini, policy makers ini ialah graduasi ataupun peningkatan disebut oleh Wakil Menteri tadi, daripada miskin itu keluar daripada miskin menjadi golongan pertengahan dan sebagainya. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju pada tahun ini dengan pengkelasan had isi rumah berdasarkan pendapatan bersih, ada risiko golongan pertengahan ini boleh jatuh kepada golongan bawahan ataupun golongan miskin secara mendadak atas pelbagai faktor tekanan kenaikan kos, subsidi yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Mohon jawapan. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.
apabila padu dilancarkan pada 2 Januari 2024, sudah tentu itu bermakna peralihan kepada pendekatan berasaskan pendapatan boleh guna isi rumah bersih itu telah berlaku. Kita boleh mengambil pendekatan bahawa kita menggunakan data pentadbiran semata-mata tanpa kita buka kepada orang ramai. Tapi kalau itu berlaku, ada kemungkinan risiko keciciran itu tetap akan ada. Jadi sebab itu kita buka kepada 31 Mac 2024 supaya orang ramai mengambil peluang ini untuk menyemak data pentadbiran yang ada dan mengemas kini. Jadi kalau Bacok kata itu belum dilaksanakan, itu tidak tepat sebenarnya. Kerana semua yang pernah berada di dalam pentadbiran kerajaan, termasuk yang sebelah sana, termasuk di peringkat kerajaan negeri, tahu bahawa untuk kita betul-betul berkesan dalam menyampaikan bantuan dan merangka bentuk program sosioekonomi, kita perlukan data yang bukan saja tepat tetapi variabelnya lebih banyak dan terperinci daripada yang sedia ada. Jadi penyediaan data itu perlulah dilakukan dengan lebih baik sebelum kita dengan mudah sahaja beritahu kita nak buat begini, kita nak buat begitu dan kita beralih. Jadi sebab itu tempoh untuk mengemas kini maklumat keluarga dan mengesahkan data-data pentadbiran yang ada di dalam pangkalan data kerajaan ini perlu disambut dan disokong juga oleh semua pihak termasuklah dari rakan-rakan dari sebelah sana supaya seberapa ramai dapat kemas kini. Dan apabila 31 Mac 2024 itu ditutup, maka itu membolehkan maklumat pendapatan boleh guna bersih setiap isi rumah itu telah pun mengambil kira kedua-dua kumpulan data. Selepas itu kerajaan akan melaksanakan daripada satu program ke satu program dan kita tidak mahu tergesa-gesa kerana ini melibatkan 30 juta rakyat Malaysia.